Okey, Assalamualaikum Dok. Saya ada beberapa soalan nak tanyalah tentang masalah yang sekarang ni satu dunia hadapi, iaitu COVID-19 yang memang kita pun tahu ia sangat bahaya. Sampaikan kerajaan dah perintahkan perintah kawalan bergerak, kan? Ini macam banyak menyusahkan semua pihak lah. So macam mana Prof punya pandangan? Silakan. Okey. Mulanya kita start dululah. Kenal dulu apa tu sebenarnya virus COVID-19 ni. Okeylah, sepanjang pengetahuan saya kita menguruskan biomass, kita dapat banyak pengetahuan lah tentang COVID-19 ni. Sebenarnya properti virus ni sebenarnya mudah saja. Dia terdiri daripada, kalau kita nak cerita tentang term-term sains dia yang mungkin setengah orang mungkin tidak dapat memahaminya. Dia adalah mana-mana virus ni adalah dia hanya mempunyai asid nukleik. Dia hanyalah sebahagian daripada pembentukan virus tu. Dia tidak mempunyai DNA. Jadi mana-mana virus DNA ni, dia biasanya adalah separa hidup. Dia tak hidup sepenuhnya, melainkan apabila dia berada di tempat yang persekitaran dia yang kondusif untuk dia membiak. Okey, virus-virus yang ada biasanya adalah terdiri daripada sama ada dia mempunyai dipanggil ribonukleik asid dia sama ada single stranded ataupun double stranded, yang mana setiap stranded ni mempunyai polariti seperti sama ada dia negative sense ataupun positive sense. Okey, ada yang mengatakan bahawa COVID-19 ni adalah hasil daripada uji ataupun ciptaan di makmal. Okey, sebenarnya virus ni telah wujud lebih 6,000 tahun. Dan kebanyakan virus yang ada ni sebenarnya memang melalui proses evolusi untuk menyesuaikan diri dia dengan persekitaran. Contohnya macam dalam hal COVID-19 ni. Pada asalnya COVID-19 ni adalah satu sejenis virus yang mempunyai RNA single stranded negative sense, yang sebenarnya tidak begitu infectious. Dia hanya mild saja. Tapi apabila dia sebenarnya dikatakan berasal daripada kelawar ataupun binatang-binatang yang dikatakan ni lah, seperti musang, ular. Kita tertanya kan, kenapa di kelawar ni dia tidak memberi kesan ke kelawar tu. Okey, ada penerangan di sebalik tu. Okey, kita kembali semua macam mana COVID-19 ni dia bermutasi kepada sesuatu yang lebih bahaya. Okey, ketika dia berada di dalam tubuh kelawar, biasanya kelawar ni yang kita ketahui adalah kehidupan nocturnal, yang mana dia hanya keluar pada waktu malam. Dan jika kita dissect tubuh kelawar tu, kita akan lihat apa yang obvious, kita akan melihat di tubuh kelawar tu tidak ada satu pun bahagian yang mempunyai lemak. Jadi apa yang teori yang kita boleh dapati, kenapa kelawar boleh bertahan dengan virus ini. Okey, kita kena faham bahawa setiap virus memerlukan persekitaran untuk dia membiak. Jadi disebabkan COVID-19 ni, dia adalah virus yang memerlukan host untuk dia membiak, di mana host tu mesti mempunyai sumber makanan yang mana dia boleh membiak dan berkembang. Okey, yang kita ketahui, setiap organisma perlukan tenaga. Tenaga ni yang dihasilkan biasanya kita produce ni melalui proses sintesis tubuh. Sedangkan virus tidak mempunyai mekanisme tersebut.
Jadi mekanisme yang ada dalam tubuh kita ni sebenarnya telah memberi memberi peluang pada mereka untuk mendapatkan tenaga itu secara mudah lah. Jadi apa yang mereka buat adalah menyalin RNA tubuh kita dan kemudian menggunakan RNA itu untuk exploit protein kita dan itu yang menyebabkan sel-sel kita mati. Okey. Ketika dia memasuki tubuh kita dan ketika dia mempunyai RNA single stranded tadi, untuk dia menyalin dan mengelakkan diri dia daripada diserang oleh sistem tubuh kita, dia menjumpai RNA kita. Jadi dia bermutasi kepada virus yang mempunyai RNA yang mempunyai double stranded bersense polarity positif. Okey, di sinilah di mana apabila dia berubah kepada polarity dia daripada negatif ke positif dengan helaian protein nukleik dia tadi tu, protein asid nukleik tu, menjadikan dia mempunyai kesan jangkitan yang tinggi kepada sel-sel tubuh. Okey, jadi kalau kita faham berkaitan dengan COVID-19 ni, kalau kita tengok statistik WHO berkaitan dengan kes-kes kematian yang menyebabkan COVID-19, kebanyakan mereka-mereka yang malang ni mempunyai sejarah penyakit dan mempunyai tubuh yang mempunyai kadar imuniti dia yang sangat rendah, seperti orang yang mempunyai comorbidity illness, yang mempunyai autoimmune disease, yang mempunyai diabetes, yang mempunyai masalah asma, yang mempunyai masalah high blood dan yang lain-lain yang berkaitan dengan comorbidity illness. Okey, bila kita lihat kepada mereka-mereka ni, apa yang kita nampak yang mereka berkongsi satu fakta yang menjadikan mereka ni vulnerable kepada serangan COVID-19 ni. Mereka-mereka ni mempunyai contohnya seperti orang yang memiliki penyakit diabetes. Penyakit diabetes ni ada dua jenis, seperti diabetes type 1 dan type 2, yang mana berkaitan dengan insulin resistant dalam tubuh, di mana konsep imun tadi tu disebabkan oleh kerana kecekapan tubuh untuk menyerap nutrien-nutrien tertentu untuk proses sintesis penghasilan tenaga seperti adenosine triphosphate ataupun dipanggil ATP, yang memberi kepada sistem imun untuk mengeluarkan lebih banyak sel-sel yang untuk melawan virus tadi. Okey. Jadi yang kita lihat di sini, biasanya dalam tubuh mereka yang mempunyai masalah comorbidity illness ni, mereka mempunyai lemak yang lebih. Dalam kajian sains pun telah mengatakan bahawa apa-apa virus yang tidak kira lah sama ada COVID-19 ataupun MERS, SARS, kebanyakan virus ni adalah menyerang tisu-tisu adipos kita. Tisu-tisu adipos ni adalah ada lemak-lemak yang lebih dalam badan kita. Kita jangan cerita pasal COVID-19, kita cerita pasal common flu saja, common cold. Orang yang punya kadar obesiti tinggi boleh membawa maut hanya jika dijangkiti oleh common flu ni. Memang ada terjadi, memang kita boleh lihat, ada pernah berlaku baru-baru ni kan. Yang kita sendiri boleh fahamlah siapa yang saya maksudkan tu. Kena demam biasa dan meninggal waktu tidur. Jadi ini berlaku apabila virus yang menyerang pada tisu adipos kita tu, especially pada kita panggil angiotensin H2, di mana membran ni berada di paru-paru kita. Kerana virus-virus ni adalah tempat yang begini adalah tempat target site untuk dia memasuki tubuh kita. Jadi bila virus-virus ni
menyerang organ paru-paru yang mempunyai ACE2 ni, biasanya dia akan menyebabkan kesan keradangan, fibrosis. Dan bila dia menyerang tubuh, biasanya ini memberi tubuh kita akan trigger, dan sistem imuniti badan akan mula untuk melawan balik virus tadi dengan mengeluarkan protein-protein tertentu seperti cytokine, yang di mana dalam tu ada beberapa komponen seperti interleukin, macrophages dan semua itu yang akan melawan virus ini. Bagi mereka yang mempunyai imuniti tubuh yang tinggi, biasanya dengan sentiasa melalui cycle tubuh yang cekap, biasanya cytokine yang dikeluarkan tadi itu adalah berkadaran dengan serangan virus. Tapi bagi tubuh mereka yang mempunyai masalah penyakit seperti yang saya sebut tadi, tubuh akan mengeluarkan komponen melawan virus tadi itu, komponen seperti dia punya limfosit, daripada B cell dengan T cell tadi yang berlebihan, yang hingga menyebabkan bila dia serangan virus tadi tu cuma trigger saja, tapi cytokine ni yang menyebabkan sel-sel tubuh kita sendiri kelemasan, disebabkan oleh kekurangan kadar oksigen, disebabkan daripada reaksi tubuh kepada virus, reaksi substance macrophages dan cytokine tadi. Jadi bila benda ni berlaku, tubuh akan kekurangan oksigen. Kebiasaannya serangan yang menyebabkan virus ni dia akan memberi kesan kepada paru-paru yang menyebabkan kurang kadar oksigen dan memberi kesan kepada pesakit itu sendiri, yang akhirnya menyebabkan fatality. Jadi itu yang sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni lah. Kalau kita lihat kepada statistik yang berlaku, yang di mana LFC kumpulkan, ada yang telah berjaya pulih daripada COVID-19 ni, dan mereka-mereka ni adalah daripada mereka yang mempunyai tubuh-tubuh yang sihat, yang tidak mempunyai penyakit-penyakit yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi maka secara ringkaslah saya boleh katakan bahawa lemak yang dalam tubuh kita ni yang berlebihan ni sebenarnya memberi kesan kepada tubuh kita untuk melawan balik apa-apa saja virus, tidak kira virus COVID ke ataupun common flu saja, menyebabkan tubuh kita menjadi tidak cekap disebabkan lemak tadi, dan virus tadi hanya penyebab saja, hingga kita sendiri sebenarnya terkesan daripada imuniti badan kita sendiri yang menyebabkan boleh membawa kepada kematian. Jadi nasihat saya lah bagi mereka ni yang sekarang ni sedang dalam perintah kawalan pergerakan, walaupun kita tidak bergerak, jadi kita kena pastikan supaya tubuh kita terus kekal sihat. Pastikan setiap metabolisme badan kita ini berfungsi dan tidak mengumpulkan lebih banyak lemak, disebabkan kita tidak keluar, tidak berexercise. Jadi kita kena pastikan walaupun kita tidak keluar, kita kekalkan cara permakanan sihat, minum banyak air yang mengandungi elektrolit supaya Krebs cycle kita tu menjadi lebih efisien. Jadi itulah lebih kurang pandangan saya lah. Tapi apa yang saya sebut ni sebenarnya adalah berdasarkan dapatan daripada WHO dan juga kajian-kajian dalam bidang mikrobiologi dan virologi yang ada publish di dalam mana-mana jurnal, yang memang kita sebenarnya telah ketahui bahawa virus ini sebenarnya bukan benda baru.
sebenarnya memang dah ada. Jadi kita bagi saya, pendapat saya, apa yang patut yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri bersedia untuk tubuh kita sendiri bersedia untuk melawan penyakit tu, bukan cara kita mengambil ubat-ubatan. Sebab apa yang kita tahu sekarang pun memang vaksin untuk virus-virus seperti ini memang belum dapat dicipta. Tambah lagi sebab virus ni adalah jenis virus yang mempunyai virus RNA yang punya virus RNA ni memang satu jenis virus yang memang kita susah nak dapatkan vaksin. Kerana seperti yang kalau kita belajar dalam bidang mikrobiologi ni, virus ni dia hanya terdiri daripada sama ada dia memiliki DNA ataupun A, dan dia tidak memiliki kedua-duanya sekali. Jadi bila dia memiliki DNA, mungkin mudah bagi kita untuk buat vaksin, kerana bila dia memiliki DNA, tubuh mudah mengenali virus ini. Sedangkan RNA, virus itu akan menyerupai RNA tubuh host, dan apabila dia pada RNA tubuh host, sistem imuniti badan agak sukar untuk mengenali dan mengeluarkan antibody yang sesuai untuk melawan penyakit itu. Yang mana akhirnya kadang-kadang berlaku antibody itu yang menyebabkan kematian kepada host itu sendiri. Okey, jadi dalam hal inilah saya ingin menasihatkanlah bagi mereka-mereka yang rasa apa yang saya telah sampaikan tadi itu berkaitan dengan mereka yang mempunyai penyakit seperti diabetes, asma, tekanan darah tinggi, berhati-hati supaya tidak menambahkan dalam keadaan macam ni, menambahkan lagi tekanan kepada tubuh. Okey, stres juga boleh memberi kesan juga kepada serangan COVID ni. Sebab bila kita stres, mudah tubuh kita, maknanya tubuh kita akan lemah, vulnerable. Kita mungkin tak rasa lemah, tapi sistem tubuh kita, dalaman kita tu, tenaga intraselular kita tu lemah dalam menghadapi penceroboh seperti virus ni yang telah masuk ke dalam tubuh. Jadi nasihat saya lah, selain pada kita berada di rumah, kita hendaklah memastikan tubuh kita terus sihat dan tidak mengambil peluang ni dengan menambahkan lagi berat badan. Masa inilah masa yang sesuai untuk sebenarnya kita mengawal pemakanan kita dan memastikan tubuh kita berat badan ataupun lemak-lemak di tubuh kita tu kita dapat get rid, kita dapat kurangkan. Dah mungkin dalam masa 2-3 minggu ni kita akan memasuki bulan puasa, jadi kita bolehlah mulai dari sekarang berlatih untuk berpuasa kan. Jadi saya berasa berbesar hatilah kerana dapat sampaikan maklumat ni. Jadi di mana-mana mereka yang sedang melihat saya ni, bolehlah ambil fakta-fakta yang telah saya sampaikan tadi itu sebagai pedoman untuk menghadapi COVID-19 ni. Okey, itu sajalah. Okey, terima kasih. Bro, kita ada dapat komen daripada ni seorang wanita lah, kita rahsiakan nama dia. Dia kata, dia tanya, apakah langkah-langkah pencegahan tu yang dibuat oleh kerajaan hari ni relevan ke, ataupun benda tu memang the wrong solution, dan kita pun tak tahu bagaimana kita nak mengawal virus ni dengan langkah yang lebih proaktif. Okey, apa tindakan yang telah diambil sekarang ni sebenarnya telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak WHO. Jadi seperti perintah kawalan bergerak,
apa tu maknanya dia mengawal pergerakan supaya apa ni community infection ni dapat dikurangkan. Sebab dalam hal penyebaran virus ni apatah lagi apabila dia telah diisytiharkan sebagai pandemik, ianya sebenarnya hanya boleh dikawal melalui konsep mengawal pergerakan pembawa ataupun kepada orang yang berisiko untuk menerima mendapat virus ini. Okey, jadi seperti yang kita ketahui, ada setengah tempat telah pun ditutup sepenuhnya kerana didapati melalui community infection ni penyebaran COVID-19 ni lebih cepat, bukan sekadar hanya berkembang exponential effect dia tu bukan setakat kadar yang rendah tapi lebih tinggi. Jadi dengan tindakan yang ada ni bagi saya adalah bermadai. Cuma apa yang saya nak sampaikan pada mereka-mereka yang lebih berisiko tinggi terhadap COVID ni. Jadi selain daripada yang seperti saya cakap tadi, saya daripada duduk di rumah, jaga pemakanan, buat exercise sikit untuk menurunkan berat badan, kurangkan lemak di dalam badan supaya risiko untuk tubuh risiko itu dapat kurangkan untuk memberi peluang pada tubuh kita sendiri, sistem imuniti tubuh kita sendiri yang insya-Allah boleh melawan virus ini. Okey, jadi itu sajalah saya ingat sebab yang selain apa yang saya nak sebutkan nanti adalah perkara-perkara yang terlalu kompleks untuk dipahami, seperti apa yang kita sedang cuba buat kajian sekarang ni, bagaimana kita cuba untuk melindungi ACE2 di tubuh daripada diserang oleh COVID-19 ni, kerana yang kita fahamkan, penyidik, pengkaji melihat inilah tempat di mana virus ini memasuki tubuh kita dan mula menyalin RNA kita dan kemudian memakan sel kita dan memberi kesan kepada sistem tubuh kita hingga mengeluarkan apa itu agen-agen melawan penyakit yang akhirnya membunuh host itu sendiri. Itu saja. Ada lagi apa-apa pertanyaan? Ada doktor. Macam seperti yang kita tahu sejak kes COVID-19 ni pelbagai lapisan masyarakat tak kira latar belakang kaum berkongsi kaedah-kaedah ataupun solution bagaimana nak menghadapi virus ni. Adakah nampak Prof yang ada di kalangan mereka juga adalah pengamal-pengamal perubatan dan mereka juga share tentang apa yang diorang tahu tentang virus ni. Yang paling popular sekali ni daun semambu dengan daun semambu tu dengan ni sekarang tengah viral ni, Dok. Okey, saya ada dengar berkaitan pasal penggunaan daun semambu tu atau neem tu di dalam usaha untuk mencegah COVID-19 ni. Tapi kita kena faham setiap substan yang kita gunakan ataupun bahan yang kita rasakan boleh mengubati, mungkin dia bersesuaian dengan dia tidak lemas lah senang cerita. Dia hanya mungkin bersesuaian pada mereka-mereka tertentu yang especially mereka-mereka yang bertubuh sihat lah. Sebab dalam mekanisme virus ni, dia lebih kepada macam mana tubuh kita sebenarnya mampu untuk melawan penyakit virus itu, bukan kerana ubat-ubatan ni tadi dapat membunuh virus tersebut. Virus dia bukan seperti bakteria. Bakteria dia ada DNA, dia ada RNA, sama macam kita manusia, binatang, tumbuhan. Sedangkan virus ni hanya organisma yang hanya mempunyai RNA, yang di mana
meniru, dia duplicate dan replicate RNA tubuh kita, dan dia berbiak dalam tu seperti sel tubuh kita. Jadi kalau kita makanlah, katakan neem ke ataupun apa-apa saja yang dikatakan boleh mengubat, sebenarnya dia akhirnya adalah tubuh kita, sistem tubuh kita itu sendiri yang sama ada mampu untuk melawan virus itu sendiri. Kita ambil contoh macam dikatakan baru-baru ni daripada Asia, dia kata hydroxychloroquine, chloroquine dan hydroxychloroquine boleh mampu untuk mengekang apa tu jangkitan ni. Okey, kita kena fahamkan macam mana hydroxychloroquine ni mampu untuk sebenarnya mengekang rebakkan jangkitan di dalam tubuh. Sebenarnya dia mengawal sistem imuniti tubuh kita tu daripada merembeskan lebih banyak cytokine yang kita namakan dia cytokine storm. Cytokine storm ni adalah satu sindrom di mana apabila tubuh kita diserang, kita tidak dapat kenal apa yang menyerang kita, kita mula mengeluarkan banyak merembeskan banyak sel-sel limfosit untuk kononnya membunuh virus ni. Sedangkan yang kita bunuh akhirnya bukannya virus, tapi adalah sel-sel tubuh kita sendiri. Jadi sebab kita katakan tadi lah, memang tak ada vaksin dan antiviral dari segi terapeutik pun dalam penghasilan ubat-ubat antiviral ni pun masih dalam kajian ni untuk mencari kesesuaian. Maknanya bukan hanya sesuai untuk sekumpulan orang, tapi kalau boleh kita randomiskan ni, maknanya semua orang dapat manfaat daripada ubat ni. Bukan hanya sekadar individu ni makan dia individu ini makan masih lagi membawa maut. Jadi yang masih sekarang ni pihak penyelidik, saintis-saintis masih lagi dalam usaha mencari. Apa yang saya sebutkan tadi, sekarang ni kita cuba untuk melihat bagaimana kita cuba untuk mengeksploit COVID-19 ni dalam berkaitan macam dia memasuki tubuh kita di membran S2. Jadi macam mana kita ni nak melindungi protein S2 ni daripada diserang, ataupun mungkin dengan kadar mengawal tu supaya kesan jangkitan tu tidak severe. Sebab kita faham jika dia tidak dapat bertapak di S2 ni, COVID ni tidak akan dapat mutate daripada protein mereka daripada RNA single standard tadi kepada double standard fluorescent. Jadi disebabkan S2 ni dia berjaya memutatekan sel mereka. Jadi kita dapat mengelakkan mereka bermutagenesis. Jadi insya-Allah mungkin ini adalah satu penemuan yang mungkin kita akan cuba dapatkan fakta ataupun untuk kita buktikan bahawa jika ini berjaya dilakukan, mungkin kita akan ada kaedah yang dapat kita gunakan untuk mengekang virus coronavirus ni, sama ada dia COVID-2 atau COVID-19 di masa depan. Rasanya itulah saja saya rasa apa yang saya boleh kongsikan di sini. Okey, kalau ada apa-apa maklumat baru lagi, insya-Allah saya akan kongsikan lagi. Okey, sekian, terima kasih.